Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK dalam subjek ibadah. Okey, alhamdulillah kita pun dah sampai ke episod yang ke-19. Episod lah kan kita panggil. Okey. Video yang ke-19 untuk siri bincang soalan UPKK dalam format baru. Okey, tetapi dalam format lama pun, kalau awak tengok dalam playlist channel saya ni, dalam playlist bincang soalan UPKK, dah banyak dah kita bincangkan soalan, bentuk-bentuk soalan. Cuma kalau yang ada yang format lama tu masih lagi boleh digunakan, masih lagi boleh nak ulang kaji melalui video-video tersebut. Okey. Walaupun berubah format. Okay, boleh lagi guna video-video tu untuk ulang kaji soalan-soalan UPKK. Okay. Dan kita teruskan untuk video yang ke-19 ni dalam subjek ibadah. Okay, kita tengok pada bahagian A. Bahagian A ni adalah bahagian yang mana soalan-soalannya ialah berkaitan dengan perkara asas dalam subjek ibadah yang memperuntukkan 10 soalan. Antara contoh-contoh soalannya ialah, okey, tengok arahan soalan dia, nomborkan rukun wudu mengikut turutan. Okey, nomborkan rukun wudu mengikut turutan. Seperti mana yang kita telah pelajari, rukun wudu tu dia ada 6. Okey. Rukun wudu ada 6. Dan kita perlu masukkan nombor rukun wudu itu mengikut turutan yang betul. Okay, kita tengok turutan yang pertama. Kita cari dulu. Dia ada nombor 1 membasuh muka, nombor 2 membasuh kaki hingga ke buku lali, yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku, yang keempat tertib, yang kelima menyapu air pada sebahagian kepala, dan yang keenam adalah niat. Okay, itu soalan dia. Tapi kita kena jawab mengikut turutan yang betul. Okey, kita masukkan nombor. Okey, yang pertama, rukun wuduk yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah membasuh muka. Yang ketiga ialah membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat ialah menyapu air pada sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam ialah tertib. Okey. So, kalau mengikut rukun wuduk ni, kalau orang-orang tua dulu dia ajar kita, rukun wuduk paling senang nak ingat ialah 4 basah 2 kering. Apa yang kering? Niat dan tertib. Niat yang pertama, tertib yang terakhir iaitu yang keenam, dan ikut turutan yang betul. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku, yang keempat menyapu air pada sebahagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga ke buku lali, dan yang keenam ialah tertib. Ini adalah rukun-rukun wuduk. Rukun wuduk tu ada 6 perkara. Okey. Seterusnya kita tengok. Soalan seterusnya ialah okey, kat sini arahan soalan dia ni salah sepatutnya gariskan. Okey. So kita padamlah sini. Okey. Ni tak jadi. Okey. Arahan soalan dia ialah gariskan jawapan yang betul. Okey, gariskan jawapan yang betul. Okey, soalan 1, rukun solat atau wudu ada 13 perkara. Okey, tadi kita dah pun jawab tentang rukun wudu. So, kalau ikut logiknya, perkataan wuduk tu dah semestinya lah bukan jawapan dia, iaitu jawapan yang tepat ialah rukun. Okey, rukun solat lah. Rukun solat ada 13 perkara. Okey. Niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Okey. Duduk tahiyat akhir,
membaca tahiyat akhir, selawat, salam dan tertib. Okey, 13. Okey, kemudian yang kedua, sahaja aku solat fardu, maghrib ataupun subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kat sini kita tengok 2 rakaat. Okey, 2 rakaat ni maghrib 3. So jawapannya ialah subuh. Okey, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kat sini pun salah juga ni saya taip ni. Rakaat-rakaat jadi satu je rakaat ni. Okey, padam. Okey, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kat sini dia tulis 3, jawapan dia barulah maghrib. Tapi kat sini dia tulis 2 rakaat sahaja, maka jawapannya ialah subuh. Okey, kemudian tandakan right pada penyataan yang benar dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, yang ini kalau kita baca penyataan tu betul, kita tanda right. Kalau kita baca penyataan tu salah, kita tanda pangkah. Okey, ataupun true false. Okey. Cara bersuci. Nombor 1, cara bersuci dari hadas kecil ialah dengan berwuduk. Okey, cara bersuci dari hadas kecil ialah dengan berwuduk. Betul atau salah? Jawapannya ialah betul. Hadas kecil, kalau kita nak bersuci daripada hadas kecil, kita kena berwuduk. Hadas kecil tu macam mana? Macam kita kencing ke, berak ke, ataupun terkentut ke. Maka kalau kita nak melakukan ibadat solat, ataupun kita nak membaca Al-Quran, kita perlu berwuduk, bersuci daripada hadas kecil dengan cara berwuduk. Okey, soalan yang kedua. Seseorang yang berhadas besar boleh menunaikan solat fardu. Okey. Berhadas besar. Kalau seseorang tu berhadas besar, keluar mani, keluar darah haid, nifas, wiladah, boleh ke nak solat? Jawapannya salah. Sebab dia kata, seseorang yang berhadas besar boleh menunaikan solat fardu. Kalau nak solat, tak bolehlah sebab dia berhadas besar. So, penyataan ni adalah salah. Kita tanda dengan tanda pangkah. Okey. Kemudian kita tengok soalan-soalan pada bahagian B. Soalan pada bahagian B ni dia adalah soalan berbentuk objektif aneka pilihan. Dia ada 4 jawapan yang dia bagi. Satu soalan ada 4 jawapan. Alif, ba, jim, dal. Okey, dia ada 10 markah. Jom kita tengok soalan dia. Okey, soalan 1, perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil ialah yang mana satu? Alif, baligh, ba, wiladah, jim, hilang akal, dal, keluar darah nifas. Okey, yang mana satu jawapannya? Jawapannya ialah hilang akal. Okey, gila. Sama ada gila tu sementara, hilang akal secara tiba-tiba, short memory loss, hilang akal sekejap, ataupun hilang akal lama. Tak kisahlah, asalkan dia hilang akal secara tiba-tiba, maka dia dah berlaku hadas kecil. Okey, kalau wiladah dan keluar darah nifas itu adalah hadas besar. Okey, so jawapan yang paling tepat, perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil ialah hilang akal. Okey, jim jawapan dia. Seterusnya soalan yang kedua. Solat Jumaat didahului dengan dua apa? Solat Jumaat. Alif, salam, ba, khutbah, jim, doa, dal, takbir. Solat Jumaat didahului dengan 2 khutbah. Sebab masa kita pergi solat Jumaat, okey, dalam solat Jumaat tu sebelum menunaikan solat Jumaat, ada khatib yang membaca khutbah sebanyak 2 khutbah. Okey, solat Jumaat didahului dengan 2 khutbah. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga, dia ada penyataan dekat atas tu, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, perkataan
dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey. Soalan dia, penyataan di atas berkaitan dengan solat, puasa, wudu atau mandi wajib. Jawapannya ialah solat. Okey, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Mula dengan takbir, habis dengan salam. Itu perkara yang berkaitan dengan solat lah. Tak kira lah solat apa pun, semuanya bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Walaupun solat jenazah pun macam tu juga, mula dengan takbir, sudah dengan salam. Okey? Baik, soalan yang keempat. Antara berikut, yang manakah rukun mandi wajib? Okey, rukun mandi wajib. Dia nak soalan berkaitan dengan rukun mandi wajib. Okey, alif menyapu kepala, ba membasuh muka, jim berkumur-kumur, dal menghilangkan najis di badan. Jawapannya ialah rukun mandi wajib dekat sini, antara pilihan jawapan dia yang empat ni, jawapan yang paling tepat ialah dal, menghilangkan najis di badan. Okey, kalau alif menyapu kepala itu rukun wudu, membasuh muka pun rukun wudu, berkumur-kumur adalah sunat ketika berwudu. So, menghilangkan najis di badan adalah rukun mandi wajib. Sebelum kita nak mandi itu, kita ambillah air, cuci dulu najis-najis yang melekat di badan kita tu, darah haid ke, air mani ke. Okey, hilangkan dulu, barulah kita mula mandi. Okey, yang kelima. Soalan yang kelima, memendekkan. Okey, memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat merupakan pengertian bagi apa? Memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat merupakan pengertian alif jamak takhir, ba qasar, jim jamak takdim, dal jamak. Okey, dia dah tulis kat situ memendekkan. So jawapannya ialah qasar. Memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. So solat yang boleh dikosarkan ataupun dipendekkan ialah isyak, zuhur dan asar. Okey, kalau jamak takhir tu, jamak takhir pula macam mana? Menghimpunkan 2 waktu solat dan disolatkan dalam waktu yang kedua. Contohnya macam zuhur, solat zuhur dan asar disolatkan dalam waktu asar. Kalau jamak takdim, solat zuhur dan asar disolatkan dalam waktu zuhur. Okey. So, kalau memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat merupakan pengertian solat qasar. Okey, jawapan dia ba. Okey, seterusnya soalan nombor 6, hukum solat Jumaat ialah, apakah hukum solat Jumaat? Okey, dia nak kat sini berkaitan dengan hukum solat Jumaat. Alif fardu ain, ba fardu kifayah, jim sunat, dal sunat muakkad. Okey, jawapannya, apa hukum solat Jumaat? Fardu ain. Okey, fardu ain bagi Muslim, bagi orang lelaki yang cukup syarat. Okey, solat Jumaat ni hukumnya fardu ain. Maksudnya wajiblah bagi seorang lelaki yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Okey, apa syarat dia? Macam Islam, baligh, berakal, lelaki, sihat tubuh badan, bermastautin, dan merdeka. Okey, itu hukum solat Jumaat ataupun syarat yang orang yang wajib solat Jumaat. Fardu ain ni bermaksud wajib. Fardu ain ni bermaksud wajib bagi Muslim, orang lelaki Islam yang cukup syarat-syaratnya. Okey. Seterusnya nombor 7. Manakah perkara yang membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa. Alif membuang air besar, ba muntah dengan sengaja, jim terlepas waktu sahur, dal melahirkan anak pada 1 Syawal. Mana antara berikut ialah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Okey, kalau kita tengok soal jawapan alif tu membuang air besar, takkanlah setiap kali kita buang air besar puasa kita batal.
Okey, itu bukan jawapan. Muntah dengan sengaja. Okey, muntah dengan sengaja itulah jawapan dia. Okey, ba. Jawapan dia. Tapi kita tengok juga kenapa soalan jawapan Jim tidak dipilih terlepas waktu sahur. Adakah terlepas waktu sahur tu membatalkan puasa? Tidak. Okey, kalau terlepas waktu sahur, kita tak sempat bersahur je lah. Tapi masih boleh meneruskan puasa. Dan dal melahirkan anak pada 1 Syawal, tak ada kaitan. Okey, sebab puasa Ramadan dalam bulan Ramadan saja. So bila seorang ibu melahirkan anak pada 1 Syawal, itu bukan perkara yang membatalkan puasa lah, sebab dah lepas tempoh untuk berpuasa. Dah habis bulan Ramadan dah masuk 1 Syawal baru dia melahirkan anak. Kalau dia melahirkan anak ketika dalam bulan Ramadan, barulah kalau ketika tu dia berpuasa, maka puasanya itu terbatal secara automatik. Okey? So, perkara yang membatalkan puasa dalam soalan ni, jawapannya ialah muntah dengan sengaja. Jolok-jolok dalam mulut, kemudian muntah. Itu sengaja memuntahkan sesuatu di dalam perut. Okey? So, batal puasa. Okey, soalan yang ke-8, subhana man la yanamu wa la yashu adalah bacaan ketika sujud sahwi, doa kunut, sujud syukur, doa iftitah. Yang mana satu? Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau doa kunut, kita baca Allahumma hdini fiman hadait. Sujud syukur, kita bacalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu sampai akhir. Kemudian doa iftitah, Allahu akbaru kabira. Tak ada pun dalam tu subhana man la yanamu wa la yashu. So, bacaan ni adalah bacaan ketika sujud sahwi. Okey, sujud sahwi ni adalah sujud sebelum kita sujud yang kita lakukan sebelum kita memberi salam kerana tertinggal perkara-perkara sunat ab'ad. Contohnya awak tertinggal bacaan doa kunut dalam solat subuh ataupun tidak sunat ab'ad. Apa lagi sunat ab'ad? Tidak membaca tahiyat awal. Okey, perlu sujud sahwi. Tidak duduk tahiyat awal, perlu sujud sahwi, dan inilah bacaannya ketika sujud tersebut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey. Kemudian soalan yang ke-9, berikut ialah kepentingan solat berjemaah kecuali. Ada perkataan kecuali itu, maksudnya ada 3 jawapan yang merupakan kepentingan solat berjemaah, satu je bukan. Itulah jawapan dia. Alif, melatih diri menepati masa. Ba, tingkatkan semangat berpasukan. Jim, membersihkan diri daripada kekotoran. Dal, menambah rasa kasih sayang. Macam semua betul. Soalan macam ni dia memang nak kelirukan awak. Jawapan yang paling tepat ialah membersihkan diri daripada kekotoran. Okey? So, ini bukan kepentingan solat berjemaah. So, jawapan Jim ni mungkin kepentingan kita menyucikan diri daripada hadas, termasuk hadas kecil ataupun hadas besar, membersihkan diri daripada kekotoran yang ada pada badan kita. So, kecuali tu maksudnya bukan kepentingan solat berjemaah. Jawapannya ialah membersihkan diri daripada kekotoran. Mengikut pilihan jawapan dalam soalan ni lah. Okey, seterusnya soalan nombor 10, pilih puasa wajib. Okey, pilih puasa wajib. Puasa mana yang wajib? 1, puasa qada. 2, puasa nisfu Sya'ban. 3, puasa hari Tasu'a, dan dal puasa nazar. Yang mana pilihan 1, 2, 3 dan 4 tu merupakan puasa wajib? Yang mana? Yang mana satu? Puasa qada ialah puasa ganti apabila kita meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan. Puasa nisfu Sya'ban ialah puasa sunat yang dilakukan ketika 15 Sya'ban. Puasa hari Tasu'a adalah puasa hari 9 Muharram bagi setiap tahun.
puasa nazar pula adalah puasa yang apabila kita bernazar. Contohnya, kalau aku dapat 9A dalam UPKK, aku nak puasa seminggu. Kemudian kita sebut nama Allah. Wallahi, kita kata wallahi wabillahi watallahi. Sekiranya aku mendapat 9A dalam UPKK, aku nak puasa seminggu. Maksud 7 hari. Itu puasa nazar macam tu adalah puasa yang wajib. So dekat sini, puasa yang wajib ialah puasa qada, puasa nazar. So jawapannya ialah dal 1 dan 4. So 2 dan 3 tu adalah puasa sunat. Okey? Selain daripada tu, puasa wajib adalah semestinya puasa pada bulan Ramadan. Okey. Selesai 10 soalan bahagian B. Kita tengok pula pada bahagian C. Okey, bahagian C ni yang diperuntukkan pada bahagian C ni ialah 30 markah, yang mana soalan C ni adalah soalan objektif pelbagai bentuk. Dia tak ada bagi alif ba jim dal dah, tapi ini soalan-soalan yang ada bantuan jawapan untuk awak. Antara contoh-contoh soalannya ialah, okay, kita tengok soalan yang pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia ada bagi 6 pilihan jawapan dekat sini. Aurat, puasa, taubat, asar, mandi wajib dan istikharah. So, kita kena baca soalan 1 hingga 5 ni dan kemudian masukkan pilihan jawapan yang betul. Okay, soalan 1, seorang wanita yang telah suci daripada haid perlu apa? Okey, mandi. Okey, mandi wajib. Seorang wanita yang telah suci, maksudnya darah haid itu sudah tidak keluar, maka dia sampailah tempoh untuk dia bersuci, dan bersuci daripada haid ni ialah mandi wajib. Okey, soalan yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir ialah solat zuhur dan asar dalam waktu apa? So, kalau kita tengok pilihan jawapan dekat atas ni, untuk waktu solatnya, kalau tak payah pening-pening tengok ni. Asar saja pilihan jawapan dia. Sebab yang lain bukan nama waktu solat. Okay, so jamak takhir ialah solat zuhur dan asar dalam waktu asar. Okay? Sebab jamak takhir tu adalah menghimpunkan dua waktu solat dan disolatkan ataupun disembahyangkan dalam waktu yang solat yang kedua. Kalau zuhur dan asar, jamak takhirnya ialah kita solat zuhur dan asar dalam waktu asar. Kalau kita nak jamak takhir maghrib dan isyak, jamak takhirnya ialah solatkan solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Okey? So, himpunkan dua waktu solat dan disolatkan dalam waktu yang kedua. Itu jamak takhir. So, untuk soalan ni, jamak takhir ialah solat zuhur dan asar dalam waktu asar. Okey, itu jawapan dia. Kemudian yang ketiga, solat sunat. Okey, solat sunat apa? Tempat kosong dilakukan untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, solat sunat tempat kosong dilakukan untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Solat sunat apa? Nak dapat ampun, bertaubat. Okey, solat sunat taubat. Okey, solat sunat taubat dilakukan untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Okey, seterusnya soalan yang keempat, menutup dengan sempurna mengikut syariat Islam. Menutup apa? Okey, menutup aurat, menutup puasa, menutup istikharah. Okey, menutup aurat. Okey, salah satu tips untuk jawab soalan ni juga, bila kita masukkan sesuatu pilihan jawapan yang kita pilih tu, cuba baca balik. Okey tak ayat tu? Kalau macam contohlah kita jawab bukan menutup aurat, kita pun cakap menutup puasa dengan sempurna mengikut syariat Islam. Menutup puasa macam tak betul lah kan? Cuba baca yang lain, masukkan pula jawapan yang lain. Menutup aurat dengan sempurna mengikut syariat Islam. Betul lah, menutup aurat. Kita orang Islam perlu menutup aurat. So, kalau kita baca balik soalan dan jawapan yang kita masukkan tu, ayat tu betul. InsyaAllah tu betul lah tu.
Okey, kalau macam janggal, menutup istikharah, macam tak betul kan? So salah lah tu, kena cari jawapan lain. Okey. Yang kelima, menahan diri daripada makan dan minum serta melakukan perkara yang membatalkan. Apa jawapan kat sini? Menahan diri daripada makan dan minum. So, kita baca sampai sini pun kita dah tahu dah. Jawapannya ialah puasa. So, kita tulis kat sini, puasa. Menahan diri daripada makan dan minum serta melakukan perkara yang membatalkan puasa. So, dia bagi 6 pilihan jawapan, tapi soalan ada 5 je. Mesti ada satu yang kita tinggalkan, iaitu istikharah. Okay, istikharah tu, dia akan kelirukan kita pada soalan nombor 3. Sebab dia pangkal dia solat sunat. So, kalau awak baca istikharah dulu, mungkin awak akan masukkan jawapan dia istikharah. Tapi mendapatkan pengampunan. So, salahlah jawapan istikharah ni. So, kita tak guna yang itu. Solat sunat taubat dilakukan untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Okey, selesai. Untuk soalan isi tempat kosong. Okey. Soalan, ini juga bentuk soalan yang ada dalam bahagian C ni. Arahan dia, suaikan pernyataan berikut. Untuk soalan suaikan, tolonglah guna pembaris. Okey? Tolonglah guna pembaris. Jangan awak suaikan tu tarik macam ni lah. Ataupun tarik macam tu ke. Kesian pemeriksa kertas awak. Okey? Gunakan pembaris. Supaya kita punya kertas jawapan kita tu kemas dan bersih. Okey. Tu sebagai peringatan je lah. Okey, kat sini, untuk soalan ni, kita perlu baca soalan 1 hingga 5. Kemudian kita perlu suaikan ataupun padankan sama ada penyataan pada soalan 1 hingga 5 ni merupakan sunat ab'ad ke sunat hayat. Okey. Kita kena baca dengan betul, kemudian pilih sama ada ianya sunat ab'ad ataupun sunat hayat. Okey, kalau sunat hayat tu adalah perkara sunat di dalam solat yang kalau kita terlupa untuk buat perkara tersebut, kita tak perlu sujud sahwi. Manakala sunat ab'ad pula ialah kalau sekiranya kita tertinggal untuk baca ataupun melakukan perkara-perkara sunat ab'ad, kita perlu sujud sahwi. Okey, kita tengok soalan ni. Soalan 1, membaca doa iftitah. Okey, membaca doa iftitah ni sunat hayat ataupun sunat ab'ad? Jawapannya ialah sunat hayat. Okey, kemudian duduk tahiyat awal. Okey, duduk tahiyat awal tu ab'ad ke hayat? Jawapannya ialah sunat ab'ad. Kalau tak duduk tahiyat awal, kita disunatkan pula untuk sujud sahwi. Seterusnya, yang ketiga, membaca doa kunut sewaktu solat subuh. Ini adalah perkara sunat ab'ad. Seterusnya, membaca tahiyat awal. Bukan membaca. Salah titik tu. Huruf ca, bukan huruf jim. Okey, membaca tahiyat awal ialah sunat ab'ad. Kemudian memberi salam yang kedua. Beri salam yang kedua tu adalah sunat hayat. Sebab salam yang pertama rukun. Wajib dalam solat. Kalau tak bagi salam, tak sahlah solat tu. So, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun. Kemudian kita bagi salam sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang satu lagi, salam yang kedua tu adalah sunat hayat. Okey. Soalan seterusnya. Tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Okey, tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Okey, perlu diingat, sekali lagi saya ingatkan, baca betul-betul arahan soalan. Kalau dia kata tulis, maka tulislah jawapan dia dalam kotak yang kat sini. Okey?
Kena tulis betul ataupun salah. Jangan yang betul ni awak tanda right ataupun yang salah ni awak tanda pangkah. Okey? Kalau jawab right ataupun pangkah, semua jawapan salah. Okey, sebab arahan soalan dia tulis betul ataupun salah. Okey, kita tengok soalan 1. Islam mengharuskan solat mengikut kemampuan sekiranya berlaku keuzuran. Pernyataan ni betul ke salah? Islam mengharuskan solat mengikut kemampuan sekiranya berlaku keuzuran. Sekiranya ada berlaku keuzuran, sakit ataupun susah untuk melakukan solat seperti mana biasa, Islam mengharuskan solat mengikut kemampuan. Contohnya kalau sakit tu tak boleh berdiri, maka orang yang sakit tu boleh solat mengikut kemampuan dia, sama ada dalam keadaan berdiri ke tak boleh berdiri, duduk, baring mengiring, baring menelentang, isyarat mata. Soalan 1 ni betul atau salah? Jawapannya ialah betul. Islam memang mengharuskan solat mengikut kemampuan sekiranya berlaku keuzuran. Okey, soalan yang kedua, menunaikan solat-solat sunat dapat menjauhkan diri kita daripada dengan Allah. Apa tu sasul pula ni? Okey, kita baca balik. Menunaikan solat-solat sunat dapat menjauhkan diri kita daripada dengan Allah. Tersasul lagi. Faham kan? Okey, pernyataan ni betul atau salah? Dia kata kita tunaikan solat-solat sunat, kemudian dapat menjauhkan diri kita dengan Allah. Pernyataan ni salah lah. Okey? Allah tertekan pula. Tak apalah. Okey, yang ketiga, hukum solat jamak bagi orang Islam yang bermusafir ialah harus. Okey, jawapannya betul. Okey, hukum solat jamak bagi orang Islam yang bermusafir ialah harus. Harus ni macam mana? Harus ni adalah ketika kita dalam keadaan bermusafir, kita melakukan satu perjalanan yang jauh, melebihi 2 marhalah, maka kita harus untuk solat jamak, menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Tetapi kenapa hukum dia harus? Kalau kita tak nak pun tak apa. Bukan maksud tak nak tu, bukan maksudnya tak nak solat, tidak solat, tapi kita melakukan satu perjalanan yang jauh. Contohnya daripada Perlis pergi ke Johor. Lepas tu kita tak nak solat jamak, kita tak nak himpunkan solat tu, tetapi kita nak solat mengikut waktu. Sambil-sambil kita nak rehat. Waktu subuh kita berhenti dekat RNR, waktu Zohor kita berhenti, waktu asar kita berhenti untuk solat Zohor, solat asar secara sempurna, secara macam biasa. Macam seolah-olah kita bukan dalam keadaan bermusafir. Bermusafir itu pun boleh. So, sebab tu hukum solat bagi orang Islam yang bermusafir, hukum solat jamak bagi orang Islam yang bermusafir ialah harus. Okay, so pernyataan ni betul. Tulislah betul dalam kotak tu. Okay, kemudian soalan yang keempat. Solat jamak terdiri daripada 2 jenis, iaitu jamak takdim dan takhir. Betul ke salah? Jawapannya ialah betul. Okey, solat jamak terdiri daripada 2 jenis, iaitu jamak takdim dan takhir. Jamak takdim ni macam yang kita telah bagi tahu tadi, tak apalah kita ulang balik. Jamak takdim ialah menghimpunkan 2 solat dan disolatkan dalam waktu yang pertama. Contohnya Zohor, kita nak himpunkan solat Zohor dan Asar, dan kita solatkan kedua-dua solat tersebut dalam waktu Zohor. Solat Zohor dalam waktu Zohor, solat Asar pun dalam waktu Zohor. Itu jamak takdim. Kemudian kalau jamak takhir pula, menghimpunkan 2 solat dan disolatkan dalam waktu yang kedua. Contohnya, kalau Zohor dan Asar, kita solatkan dalam waktu Asar. Kalau Maghrib dan Isyak, kita solatkan dalam waktu Isyak. Itu jamak takhir. Okey, so jawapan untuk
Soalan yang keempat, solat jamak terdiri daripada dua jenis iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jawapannya ialah betul. Okey, seterusnya yang kelima, merasai kesusahan fakir dan miskin ialah perkara yang membatalkan puasa. Baca sekali lagi untuk lebih faham. Merasai kesusahan fakir dan miskin ialah perkara yang membatalkan puasa. Betul atau salah? Jawapannya ialah salah. Tak ada kaitan pun merasai kesusahan fakir dan miskin ni dengan perkara yang membatalkan puasa. Merasai kesusahan fakir dan miskin ni kalau berkaitan dengan puasa ialah hikmah berpuasa. Bila kita berpuasa, kita boleh rasa macam mana orang susah, orang fakir dan orang miskin merasai kesusahan mereka. Mereka susah nak makan, susah nak minum. So, kita boleh merasai kesusahan fakir dan miskin apabila berpuasa. Dia bukan perkara yang membatalkan puasa. So, nombor 5 ni jawapannya ialah salah. Kita tulislah salah dekat situ. Okey, selesai soalan betul atau salah. Soalan yang seterusnya, kelaskan. Okey, soalan kelaskan ni dia akan bagi kita pilihan jawapan dalam kotak-kotak dekat atas ni. Okey, kita ada takbiratul ihram, menghadap kiblat, duduk di antara dua sujud, rukuk dengan tamakninah, yakin masuk waktu. Dan apa yang kita perlu kelaskan, kita kena pilih kelima-lima pilihan jawapan ini, kemudian masukkan sama ada ianya adalah rukun solat ataupun syarat sah solat. Okey, kita tengok takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni ialah rukun solat. Okey, kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni apa? Syarat sah solat. Kalau tak menghadap kiblat, solat kita tu tidak sah. Okey, kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ni apa? Rukun ataupun syarat? Jawapannya rukun. Okey, kemudian rukuk dengan tamakninah, rukun atau syarat? Okey. Rukuk dan tamakninah ialah rukun solat. Kemudian yakin masuk waktu, syarat sah solat. Okey, so kita dah kelaskan. Rukun solat, takbiratul ihram, duduk di antara dua sujud, dan rukuk dengan tamakninah. Kemudian syarat sah solat ialah menghadap kiblat dan yakin masuk waktu. Okey, seterusnya garis jawapan yang betul. Yang ini pun sama. Jangan jawab, kita perlu gariskan sahaja dan garis guna pembaris, jangan petakkan dia. Jangan petakkan jawapan tu, jangan bulatkan. Okey, jawab dengan garisan sahaja. Gariskan, gunakan pembaris. Okey, nombor 1, sunat. Okey, sunat hayat atau ab'ad ialah sunat yang sangat dituntut. Okey, untuk soalan ni, jawapan yang kita pilih ialah sunat ab'ad. Kenapa ianya sunat yang sangat dituntut? Kerana perkara-perkara sunat ab'ad ni kalau kita tak lakukan dalam ataupun terlupa nak lakukan dalam solat, maka kita perlu sujud sahwi. Manakala sunat hayat tak perlu melakukan sujud sahwi kalau tertinggal perkara-perkara sunat hayat. Okey? Boleh? So pilihan jawapan kita kat sini ialah ab'ad. Okey, sunat ab'ad ialah sunat yang sangat dituntut. Perkara sunat yang sangat dituntut ketika kita melakukan solat. Sunat ab'ad antaranya duduk dan membaca tahiyat awal, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal, membaca doa kunut dalam solat subuh. Okey, berdiri semasa membaca doa kunut. Berselawat ke atas keluarga Nabi semasa kunut, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Okey. Itu adalah perkara-perkara sunat ab'ad. Okey. So yang kedua. Soalan yang kedua, tanda baligh bagi lelaki atau perempuan
apabila keluar air mani. Okey, perkara ataupun tanda balik bagi daripada sudut keluar air mani ni lebih kepada orang lelaki ataupun perempuan. Jawapannya lelaki. Okey, kemudian yang ketiga, aurat perempuan seluruh atau sebahagian badan kecuali muka dan tapak tangan. Jawapan dia yang mana? Seluruh ke atau sebahagian? Jawapannya ialah seluruh. Okey, gariskan di bawah perkataan seluruh. Aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, soalan yang keempat. Menghilangkan segala najis yang boleh menghalang air musyammas ataupun air mutlak daripada terkena kulit. Yang mana satu? Menghilangkan segala najis yang boleh menghalang. Okey, menghalang ni, yang ni menghalang bukan menghilang. Menghalang air musyammas ataupun air mutlak daripada terkena kulit. Yang mana satu jawapan dia? Jawapannya ialah air mutlak. Okey, kalau air musyammas tu adalah air yang kita tak boleh bersuci. Okey, air yang terjemur di bawah panas matahari. Okey. Air itu tak boleh dilakukan untuk bersuci. So, jawapan dekat sini adalah air mutlak. Okey. Sebelum kita nak berwuduk ataupun mandi wajib, kita perlu menghilangkan segala najis ataupun perkara-perkara yang boleh menghalang air mutlak daripada terkena kulit. Okey, so jawapan dekat sini adalah air mutlak. Okey, yang kelima, peringkat dalam kehidupan ataupun kematian di mana tubuh badan berubah dari seorang kanak-kanak ke seorang dewasa. So, jawapan dekat sini ialah kehidupan. Peringkat dalam kehidupan di mana tubuh badan berubah daripada seorang kanak-kanak ke seorang dewasa. Sebab ketika hiduplah perubahan kepada tubuh badan fizikal kita ni akan berubah daripada kecil kepada besar, daripada kanak-kanak kepada seorang dewasa. Okey? Okey, yang tadi selesai soalan gariskan, kemudian kita ada pula soalan suaikan. Okey, ada lagi soalan suaikan ataupun padankan. Kita kena baca penyataan yang nombor 1 sampai 5 ni dan kemudian kita suaikan kepada jawapan yang betul lah. Berkaitan dengan apa? Rukhsah ke, maghrib ke, istikharah ke, musafir ke ataupun tahajud. Okey, kita baca nombor 1. Bermula dari matahari terbenam sehingga hilang mega merah di kaki langit sebelah barat. Okey, ini perkara ataupun perkara yang berkaitan dengan apa? Jawapannya ialah waktu solat maghrib. Okey, jawapannya maghrib. Bermula daripada matahari terbenam hingga hilang cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Keringanan yang diberikan oleh Allah untuk beribadat. Okey, ini pengertian bagi apa? Keringanan yang diberikan oleh Allah untuk beribadat. Jawapannya ialah rukhsah. Okey, rukhsah tu suatu keringanan yang Allah bagi. Contoh rukhsah ialah macam solat jamak dan qasar, solat orang sakit. Okey. Itu rukhsah yang Allah bagi untuk beribadat. Keringanan. Kalau seseorang tu sakit yang menghalang dia daripada solat dengan sempurna, iaitu dalam keadaan berdiri dan melakukan rukun-rukun solat, maka Allah bagi juga keringanan untuk mereka yang sakit tu bersolat dalam keadaan duduk ke, baring mengiring ke, baring menelentang ke. Habis-habis tidak kalau badan tu tak bergerak langsung tapi
otaknya masih berfungsi, maka orang tu perlu, kalau mampu kenyitkan mata, maka boleh solat dalam keadaan isyarat mata. So itulah rukhsah. Okey, yang ketiga, didirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat pada 2/3 malam sebelum masuk waktu subuh. Ini berkaitan dengan solat apa ni? Jawapannya ialah solat tahajud. Solat sunat tahajud ni kita lakukan pada 2/3 malam, dalam pukul 3, pukul 4 ataupun pukul 5 sebelum masuk waktu subuh. Okey. Yang keempat, orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak melebihi 2 marhalah. Okey, ini pengertian untuk apa? Orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak melebihi 2 marhalah. Ini adalah berkaitan dengan musafir. Okey, musafir. Kemudian yang kelima, didirikan bagi memohon petunjuk daripada Allah ketika sukar membuat pilihan. Okey, ini adalah penyataan berkaitan dengan istikharah. Okey, solat sunat istikharah. Didirikan bagi memohon petunjuk daripada Allah ketika sukar membuat pilihan. Kita ada 2 pilihan. Nak pergi, contohnya nak masuk tingkatan 1 nanti dekat sekolah kebangsaan yang dekat dengan rumah, ataupun masuk di sekolah asrama penuh yang jauh daripada rumah kita. Nak duduk dekat rumah ke, nak sekolah di sekolah yang berdekatan dengan rumah ke, ataupun pergi ke sekolah yang lebih baik tapi jauh daripada rumah kita, mungkin berbeza negeri ke apa ke. Contoh, kita ada kekeliruan nak buat pilihan tu, yang mana satu nak buat. So solatlah istikharah supaya Allah bantu kita untuk membuat pilihan yang tepat. Okey. Okey, selesai bahagian C. Kita tengok pula bahagian D. Bahagian D ni adalah soalan berbentuk subjektif. Ada 20 markah. Dan soalan ni, bila kata subjektif, kita tak, dalam soalan ni tak ada dah bantuan jawapan untuk awak. Yang mana kalau nak jawab berdasarkan pemahaman ataupun hafalan awak sendiri berkaitan dengan tajuk-tajuk yang disoal. Okey, jom kita tengok soalan-soalan dia. Antara contoh soalannya, kita tengok soalan yang pertama. Okey, dia ada petikan, Ahmad berhenti di hentian rehat dan rawang untuk menunaikan solat setelah menempuh 5 jam perjalanan dari Perlis untuk ke Johor. Ahmad menunaikan solat asar 4 rakaat pada waktu Zuhur. Okey, itu dia punya petikan. Okey, Ahmad berhenti di hentian rehat dan rawang. Ahmad ni dia on the way daripada Perlis ke Johor dan dia berhenti dekat RNR Rawang selepas 5 jam perjalanan. Okey, kemudian dia kata Ahmad menunaikan solat asar 4 rakaat pada waktu Zuhur. So dia berhenti dekat RNR Rawang tu ketika masih dalam waktu Zuhur. Tetapi dia cakap Ahmad menunaikan solat asar 4 rakaat pada waktu Zuhur. So soalannya, apakah solat yang dilakukan oleh Ahmad? Apa jawapan dia? Jawapannya ialah solat jamak takdim. Okey, sebab solat jamak ni, dia tak sebut pasal qasar kat sini. Dia sebut Ahmad menunaikan solat asar 4 rakaat dalam waktu Zuhur. Bila solat jamak takdim ni, kita boleh lakukan. Solat jamak boleh dilakukan dengan cara solat secara sempurna 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar pun 4 rakaat. Itu pun jamak takdim juga. Tapi dalam waktu solat yang pertama. Okay? Sebab solat jamak ni kita boleh buat sama ada awak nak qasarkan dia pun boleh. Nak buat 2 rakaat Zuhur dan 2 rakaat asar, tak ada masalah. Ataupun awak nak solat 4 rakaat Zuhur, 2 rakaat asar pun boleh. Okey?
Ataupun awak nak solat secara sempurna, 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar, boleh juga. Tak ada masalah. So, untuk tak bagi pening, kita tengok pada soalan ni saja. Dia kata Ahmad menunaikan solat Asar 4 rakaat pada waktu Zuhur. Apakah solat yang dilakukan oleh Ahmad? Jawapannya ialah solat jamak takdim. Sebab Ahmad himpunkan solat Zuhur dan solat Asar disolatkan dalam waktu Zuhur. Solat jamak takdim lah. Okey, kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan penyataan ataupun petikan dekat atas tu juga tentang perjalanan Ahmad ni. Nyatakan pengertian solat tersebut. Pengertian yang mana? Pengertian solat jamak takdim ni lah. So, apa yang kita nak tulis kat sini? Pengertian solat jamak takdim. Menghimpunkan solat yang kedua dalam waktu solat yang pertama. Okey? Boleh? Okey, soalan seterusnya, soalan kedua. Arahan soalan tuliskan 2 solat yang boleh dikosarkan. Okey, solat yang boleh dikosarkan ialah solat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat sahaja. So, dalam sehari ada 5 waktu. Kita pilih yang 4 rakaat sahaja. Zuhur, Asar dan Isyak. So, tulislah dia nak kat sini 2 sahaja. So, kita tulislah 2. Zuhur, Asar. Ataupun awak nak tulis Isyak ke apa ke, tambahlah. Sebab Zuhur, Asar dan Isyak merupakan solat yang boleh dikosarkan ataupun yang boleh dipendekkan. Okey, kosar tu maksudnya pendek. So, Zuhur dan Asar, pilihan jawapan kita. Kemudian soalan ketiga. Soalan ketiga, dia bagi situasi. Maryam berpuasa pada 1 Syawal. Maryam berpuasa pada 1 Syawal. Okey, soalan dia, apakah hukum bagi situasi di atas dan nyatakan alasannya. Maryam ni dia berpuasa pada 1 Syawal. Seingat kita 1 Syawal ni adalah hari raya Aidilfitri. Hukum kita berpuasa ketika hari raya Aidilfitri ni adalah tidak sah. Alasannya kenapa? Kerana 1 Syawal merupakan tarikh yang diharamkan untuk berpuasa. Dah puasa 1 bulan Ramadan, tiba 1 Syawal sampai kepada hari raya Aidilfitri dan pada tarikh 2 hari raya iaitu Aidilfitri dan Aidiladha adalah tarikh ataupun hari yang diharamkan untuk berpuasa. So kat sini Maryam ni suka-suka dia je. 1 Syawal pun nak puasa. Rajin sangat ni. So hukumnya ialah tidak sah kerana 1 Syawal merupakan tarikh yang diharamkan berpuasa. Puasa dia tu tidak sah. Okey, seterusnya soalan keempat. Arahan soalan dia, tuliskan 2 perkara yang dilarang ketika berhadas besar. 2 perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Apakah pilihan jawapan yang kita ada? Okey, perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar antaranya ialah solat, puasa. Okey, solat dan puasa. Okey, apa lagi? Perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Membaca Al-Quran pun boleh, berada di dalam masjid boleh, lalu di dalam masjid, dan bersetubuh ataupun talak. Talak ni maksudnya seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya ketika isterinya dalam keadaan hadas besar, haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Okey, so pilihan jawapan paling senang solat, puasa. Sebab dia kata 2 perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Tak boleh solat dan tak boleh puasa. Okey, soalan yang kedua, tuliskan 2 syarat wajib solat. Okey, syarat wajib solat. Okey, syarat wajib solat dia nak 2. Okey, so yang pertama Islam. Yang kedua baligh, berakal. Okey. So syarat-syarat wajib berpuasa, yang pertamanya kita boleh tulis Islam. Orang kafir tidak wajib solat.
Okey, syarat wajib solat yang pertama Islam, orang kafir tak wajib solat. Kemudian yang kedua, berakal, orang gila tidak wajib solat. Okey, kemudian kita boleh tulis lagi baligh, iaitu cukup umur. Kanak-kanak yang belum cukup umur tidak wajib solat. So syarat wajib solat ialah orang yang baligh dan ataupun awak nak pilih jawapan yang agak panjang sikit, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, itu adalah syarat wajib solat. Okey, seterusnya yang ketiga, nyatakan perkara yang membatalkan solat. Nyatakan perkara yang membatalkan solat. So kat sini kita tulis makan atau minum. Senang je. Pilih yang paling senang. Masa solat kita makan dengan sengaja, makan dan minum dalam solat ni perkara yang membatalkan solat lah. So antara jawapan lain yang awak boleh pilih untuk perkara membatalkan solat ni ialah seperti berhadas sebelum salam yang pertama. Tengah-tengah solat tiba-tiba sebelum salam yang pertama, contohnya masa tahiyat akhir, awak terkentut. Maka itu adalah perkara yang berhadas kecil. So berhadas sebelum salam yang pertama, perkara yang membatalkan solat. Ataupun awak nak pilih jawapan lain, terbuka aurat walaupun sedikit dengan sengaja. Okey, terbuka aurat. Tidak menutup aurat dengan proper, dengan betul. Kemudian masa solat terbuka aurat sedikit, walaupun sedikit, dah membatalkan solat. Ataupun semasa awak solat, terkena najis pada pakaian, badan ataupun tempat solat. Itu juga perkara yang membatalkan solat. Ataupun awak menambah rukun dengan sengaja. Okey, menambah rukun dengan sengaja. Juga perkara yang membatalkan solat. Ataupun ketika awak solat secara berjemaah, awak mendahului imam. Okey, mendahului imam juga perkara yang membatalkan solat. So pilihlah yang mana-mana awak nak tulis. So kalau saya pilih jawapan yang paling senang, makan ataupun minum. So perkara yang membatalkan solat. Okey, kemudian soalan kelima. Soalan kelima ni dia bagi gambar dekat kita, gambar orang sakit ni. Okey. So soalannya, berdasarkan gambar di atas, apakah hukum menunaikan solat mengikut kemampuan, dan tulis dua cara. Bukan ngara ni, saya salah lagi ni kat sini. Dua cara solat yang boleh dilakukan. Dia sakit. Apa hukum menunaikan solat mengikut kemampuan bagi orang yang sakit? Hukumnya ialah harus. Cara macam mana yang dia boleh solat? Duduk ataupun baring menelentang. Ataupun awak boleh tulis lagi baring mengiring ataupun isyarat mata. Okey, itu antara cara-cara solat untuk orang yang sakit. Kemudian yang kedua, soalan kedua, nyatakan hikmah rukhsah dalam solat. Hikmah rukhsah dalam solat. So kat sini kita boleh tulis sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita juga boleh tulis macam-macam lagi lah hikmah rukhsah dalam solat ni. Okey, antaranya ialah kita boleh kata Islam tu agama yang mudah, sentiasa mengingati Allah, ataupun solat wajib dilakukan walau dalam apa cara sekalipun, yakin terhadap pertolongan Allah, dikasihi dan diredai Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, meringankan penderitaan yang dialami, sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Itu antara hikmah rukhsah dalam solat. Okey. Seterusnya soalan yang keenam ni, soalan yang terakhir. Dia bagi penyataan dekat kita, bilangannya adalah mengikut angka ganjil, iaitu 1, 3, 5, 7, 9 ataupun 11 rakaat. Okey, soalan dia, kenyataan di atas berkaitan dengan solat sunat apa? Solat sunat apa yang boleh dilakukan secara angka ganjil? 1 boleh, 3 boleh, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 9 rakaat boleh, 11 rakaat pun boleh. Ini adalah berkaitan dengan solat sunat witir. Okey?
So jawapannya solat sunat witir. Okey, itu sahaja untuk kali ini berkaitan dengan bincang soalan dalam subjek ibadah. Contoh-contoh soalan ibadah yang kita telah rungkaikan. Okey, ini bukan soalan sebenar. Saya pun tak tahulah soalan sebenar macam mana. Cuma persediaan kita, takut-takut kalau dia keluar lagi dalam soalan sebenar nanti kita dah pun mengulang kaji soalan-soalan yang kita telah ulang kaji tadi. Okey, jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada video ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.